Jika kita tidak menguruskan stakeholders ataupun pihak-pihak berkepentingan ini dengan berkesan, ada di antara mereka yang boleh menimbulkan masalah kepada kita dan perniagaan kita boleh terjejas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda semua menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Perniagaan dikelilingi oleh pelbagai pihak yang berkepentingan. Sebagai seorang CEO, dia kena ada kemahiran untuk memastikan pihak-pihak berkepentingan ini sentiasa mesra dengan perniagaan kita dan mereka membantu kita apabila diperlukan. Ini satu perkara yang penting. Jadi, siapakah pihak yang berkepentingan? Pada pandangan saya, pihak yang berkepentingan ialah setiap pihak yang tersentuh dengan perniagaan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Mereka yang tersentuh secara langsung dengan perniagaan kita ialah pelanggan kita, pembekal kita, pekerja kita. Itu memang pihak-pihak berkepentingan yang kalau kita tidak sedar bahawa mereka penting, ini menunjukkan kita memang dalam satu masalah besar lah. Tapi di samping itu, kita ada banyak lagi pihak-pihak berkepentingan yang ada kesan kerja mereka ataupun keputusan mereka kepada perniagaan kita. Contohnya, badan-badan kawaselia seperti Suruhanjaya Syarikat misalnya. Jika kita menjalankan perniagaan di dalam bentuk syarikat sendirian berhad, kita kena melaporkan kepada Suruhanjaya Syarikat pelbagai maklumat termasuk akaun dan seumpamanya. Apabila ada keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat lembaga pengarah ataupun pemegang saham, ada keputusan-keputusan yang perlu diserah simpan dengan Suruhanjaya Syarikat. Jadi sekiranya kita gagal, mereka boleh mendenda kita, membawa kita ke mahkamah. Jadi walaupun mereka secara langsung tidak ada kena-mengena dengan perjalanan perniagaan, tapi sebab kita memilih untuk berniaga di dalam bentuk syarikat sedang berhad, maka Suruhanjaya Syarikat Malaysia merupakan satu badan yang dikira pihak yang berkepentingan. Tentunya apabila berniaga kita nak buat untung. Bila untung, ada pula isu cukai, maka lembaga hasil akan menjadi satu lagi pihak yang berkepentingan yang kita tidak boleh lupakan. Jadi kena ada pelbagai pematuhan yang kita perlu pastikan berlaku, dan sekiranya gagal boleh dikenakan denda lagi, dan denda lembaga hasil biasanya denda yang besar. Begitu juga custom, sekiranya kita memberi perkhidmatan dan perkhidmatan kita masuk dalam skop cukai perkhidmatan, kena juga kutip cukai perkhidmatan, tetapi sebelum kutip kena daftar. Apabila sudah daftar, kena bayar cukai perkhidmatan yang kita kutip itu pada tempoh-tempoh yang tertentu. Jadi ini semua tentunya akan memberi kesan kepada perniagaan kita sekiranya kita gagal untuk mematuhi undang-undang itu. Dan untuk kita berada di dalam setengah industri, perlu ada pelesenan, perlu kelulusan, nak bekalkan perkhidmatan ataupun barangan pada kerajaan, kena daftar dengan Kementerian Keuangan. Jadi kesemua ini perlu diambil berat oleh seorang CEO. Jadi kita bukan saja memetakan siapa yang menjadi pihak berkepentingan kepada perniagaan kita, tapi kita kena ada usaha untuk merapatkan perniagaan kita dengan mungkin pegawai-pegawai ataupun orang-orang tertentu di dalam pelbagai pertubuhan ataupun badan, supaya apabila diperlukan khidmat nasihat mereka ataupun bantuan mereka, kita sudah mengenali orang-orang yang boleh membantu. Sekarang ni ada satu lagi kumpulan pihak berkepentingan yang penting, iaitu NGO. Mungkin 10-15 tahun yang lalu orang tak menganggap NGO sebagai pihak yang berkepentingan, tapi khususnya di dalam industri-industri yang ada
isu-isu sensitif seperti isu yang melibatkan penggunaan tanah, yang melibatkan kesan ke atas alam sekitar, kesan ke atas penduduk-penduduk peribumi. Jadi ada NGO yang bergerak di dalam ruangan ini dan mereka boleh menimbulkan masalah kepada perniagaan kita sekiranya kita tidak faham, memahami, mematuhi beberapa perkara yang dikira penting oleh NGO. Dan kesannya bukan hanya di dalam negeri, ya, sudah ada banyak perniagaan-perniagaan yang terhalang ekspor mereka kerana NGO yang bergerak di dalam dan luar negara membuat pelbagai laporan kepada pihak-pihak berkuasa di negara-negara demikian dan akhirnya kena berhenti ekspor, kena ubah sistem perniagaan, perkenalkan pembaharuan. Jadi ini amat memberi kesan kepada perniagaan kita. Jadi sebagai CEO yang pertama, seperti yang saya katakan tadilah, petakan siapa yang ada kepentingan ke atas perniagaan kita secara langsung atau tidak langsung. Dan kalau boleh kita carilah orang-orang yang mewakili pertubuhan ataupun badan-badan ini, dan kalau kita boleh kenal mereka, kita jumpa dengan mereka, tanya pandangan-pandangan mereka sebelum kita membuat tindakan ataupun keputusan. Jadi ini akan membantu kita sekiranya kita ada isu ataupun masalah dengan mereka. Jadi CEO tidak boleh hanya duduk dalam bilik berpuas hati hanya dapat memerintah tanah jajahan yang kecil. Semua staf memang dah kena berinteraksi dengan kita, tapi lebih ramai lagi orang di luar sana yang ada kepentingan ke atas perniagaan kita dan boleh memberi kesan kepada perniagaan kita sekiranya kita tidak mendengar pandangan mereka, tidak faham apakah yang mereka kehendaki, tidak bertukar-tukar pandangan supaya mereka juga faham tentang kedudukan kita, strategi kita, polisi kita dan seumpamanya. Jadi ini merupakan satu perkara yang perlu diuruskan secara berterusan dan bukannya dibuat hanya berkala ataupun dibuat hanya apabila ada masalah. Jadi ingat, ya, jadi CEO ataupun pengarah urusan ataupun pemimpin mana-mana perniagaan, pengurusan pihak berkepentingan ataupun stakeholder management merupakan satu perkara penting kerana jika kita tidak menguruskan stakeholders ataupun pihak-pihak berkepentingan ini dengan berkesan, ada di antara mereka yang boleh menimbulkan masalah kepada kita dan perniagaan kita boleh terjejas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pak Nik Din ini, silalah sebarkan video-video kami kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka untuk subscribe channel Pak Nik Din ini, ajak mereka untuk tengok pelbagai playlist yang kami sediakan untuk membantu usahawan untuk memahami lagi isu-isu yang ada di dalam perniagaan, apakah solusi-solusi yang boleh diambil kira, apakah pengalaman-pengalaman yang saya kongsikan yang boleh membantu anda, dan semua ini tujuannya ialah untuk menjadikan anda dan juga rakan-rakan anda yang lain sebagai usahawan yang lebih cemerlang, yang lebih berpengetahuan, yang lebih maklum akan isu dan cabaran yang dihadapi dan jelas akan tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk menjadikan perniagaan anda lebih cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.